Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kepada semua. Salam ceria. Saya ucapkan kepada semua yang dapat hadir kepada platform kita Google Meet untuk satu program pada malam ini, iaitu program Motivasi Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Izinkan saya memulakan majlis malam ini dengan satu maksud dari potongan ayat Al-Quran. Saya tak ingat apa dari surah mana, tapi saya pernah terbaca yang bermaksud, aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan akan hamba-Nya. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pemula kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasanya memakan kari cendawan batang keladi. Riang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Walaupun secara Google Meet, insya-Allah akan ada manfaat untuk kita semua. Yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Kelewek, Encik Rosdi bin Harun. Yang dihormati Tuan Penceramah kita pada malam ini, Ustaz Nik Ahmad Farhan bin Nik Muhammad. Rakan-rakan guru yang saya sayangi, para ibu bapa, para staf sokongan sekolah, penjaga murid, seterusnya anak-anak murid yang cikgu kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia-Nya, limpah kesenangan dan rahmat kelapangan, maka dapat kita bersama-sama dalam majlis motivasi sekolah Sekolah Kebangsaan Seri Kelewek, iaitu anjuran unit bimbingan dan kaunseling sekolah serta kerjasama majlis kaunseling daerah Tanah Merah. Tajuk motivasi kita malam ini ialah motivasi cahaya nurani. Kalau Tuan ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat agar majlis mendapat berkat. Sebelum kita majlis kita berjalan dengan lebih jauh lagi, adalah lebih elok kiranya kita memohon kehadrat ilahi agar perjalanan majlis kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan lancar hendaknya. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan diketuai oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli bin Muhammad Zain, seorang guru agama di Sekolah Kebangsaan Seri Kelewek yang hebat. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Fazli. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Syukran Ustaz. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita pada malam ini. Alhamdulillah, majlis kita teruskan seterusnya dengan menjemput dan mempersilakan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Klewek untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Bersama-sama kita hayati buah fikiran dan butir kata dari Tuan Guru Besar untuk kita semua jadikan sempadan dan teladan. Lebih-lebih lagi di musim pandemik seperti sekarang ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Guru Besar. Terima kasih Cikgu Nurizan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafir anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bisa barisan pentadbir SK di Klewek, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga murid-murid tahun 5 dan tahun 6. Saya rasa bersama sekali dah dengan anak-anak. Dan jemputan kita Al-Fadil Ustaz Nik Ahmad Farhan bin Nik Muhammad. Saya rasa berada dalam talian dah tadi ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudi bersama dengan warga SK dalam ceramah motivasi walaupun secara suamaya. Kita bersama-sama malam ni lah. Terima kasih banyak dan kepada semua warga SK Seri Klewek yang bersama-sama juga kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis motivasi secara suamaya. Kita tujukan khas sasaran kita kepada ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 5 dan tahun 6 beserta dengan anak-anak mereka. Jadi diharapkanlah program seumpama ini kita akan adakan secara berterusan. Semoga kita semua mendapat ilmu untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-harian, terutama sekali dalam norma baru kita. Jadi saya tak bercadanglah untuk bercakap panjang dan saya harap majlis ini dapat memberi manfaat dan ilmu kepada kita semua. Dan saya harap line pun clear molek ke. Alhamdulillah hujan pun tak jadi. Tadi
share tadi, begitu lah. Alhamdulillah, semoga majlis kita berjalan dengan lancar dan selamat. Dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program motivasi bertajuk Cahaya Rohani yang akan disampaikan oleh Dai Farhan. Ya. Jadi dengan itu saya serahkan balik majlis ini kepada Cikgu Norizan, Guru Bimbingan Counseling SK Sri Kelewek. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar Encik Rosdi bin Harun atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Walaupun ucapan Tuan Guru Besar adalah ringkas tetapi sangat padat dan bermakna kepada kita. Semoga apa yang diperkatakan oleh Tuan Guru Besar akan menjadi pengajaran dan ingatan buat kita semua. Okey, Alhamdulillah, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan dan kita tunggu-tunggu untuk mendengar ceramah motivasi daripada seorang ustaz yang hebat. Izinkan saya memperkenalkan empunya diri tuan penceramah yang hebat ini. Nama beliau ialah Nik Ahmad Farhan bin Nik Muhammad. Beliau berasal dari kampung tepi sungai Tanah Merah. Kita jugalah. Okey, berkelulusan ijazah pendidikan Islam di Universiti Melaya, Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan juara Dai TV3 pada tahun 2014 dan lebih hebat lagi, beliau telah dinobatkan sebagai tokoh belia Kelantan pada tahun 2015. Sekarang Ustaz Nik Ahmad Farhan bertugas sebagai guru agama di SMK Putrajaya Persing 18 Putrajaya. Okey, selamat datang kepada Ustaz. Ahlan wa sahlan. Semoga majlis kita pada malam ini akan lebih berkat dengan kehadiran Ustaz ya. Okey, Ustaz akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Motivasi Cahaya Nurani. Sedap bunyi tajuk ceramah kita malam ini ya. Memang sebagai insan kerdil, sebagai hambanya, kita terlalu banyak kelemahan dan kekurangan. Terkadang kita rasa give up atau putus asa, boring, bosan, stres, malah kemurungan. Lebih-lebih lagi dalam suasana seperti sekarang, tidak terkecuali juga anak-anak kita di rumah, murid-murid kita. Betul tak anak-anak murid sekalian? Okey, anda rasa stres, putus asa, lemah dan sebagainya? Itu adalah perkara biasa sebagai manusia. Namun, usah dibiarkan perkara itu berlarutan terlalu lama. Ayuh kembali segarkan minda, cergaskan diri, bersihkan emosi. Mari kita sama-sama bangunkan diri kita dengan mengikuti ceramah cahaya nurani ini sebagai pembangkit diri dan emosi dalam mendepani cabaran yang semakin mendatang setiap hari. Untuk itu, dengan tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan penceramah kita, Ustaz Nik Ahmad Farhan untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Cikgu Nurizan selaku moderator pengacara majlis ilmu online kita pada malam ni, yang berusaha Cik Rosdi bin Harun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Kelewek, yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan, cikgu-cikgu, ustaz dan ustazah, para ibu-ibu, ayah-ayah, seterusnya, adik-adik, para pelajar, murid-murid, mudah-mudahan kita semua bakal-bakal ahli syurga Allah Ta'ala. Apa khabar semua malam ni? Sihat-sihat belaka adik-adik pelajar? Harap-harap kita semua ceria-ceria, bahagia sokmo, sihat walafiat dan sentiasa ada motivasi untuk membangun jiwa, membangkitkan semangat kita mendepani apa sahaja cabaran yang datang sepanjang hidup ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam mardhatillah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah malam ni kita temu mata dalam majlis ilmu online yang mana Nabi sebut orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, tak kira lah kuk TV ko, kuk radio ko, kuk internet ko, Google Meet ko, gapo ko, asalkan duduk dalam tautan ilmu, apa janji Nabi? Fatata'allama baban minal ilm khairul lahu min an tusalli mi'ata raka'ah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik terutamanya pegang molek-molek hadis ni dah. Mudah je. Nabi kata orang yang menuntut ilmu pahalanya lebih besar daripada semaya sunat 100 rakaat. Allahu akbar, besarnya. Siapa hak biasa buat semaya sunat 100 rakaat? Ada ke hak biasa buat? Dalam satu malam 100 rakaat. Supaya tak biasa dia. Bukan supa, memang tak biasa pun. Memang tak buat pun kita deh. Tapi Nabi royak lagu tu lah. Kita belajar ilmu agama, niat kerana Allah. Mudah-mudahan itulah pahala yang Nabi jamin pada kita. Dan orang tua-tua kata lah, orang kampung kata, majlis ilmu ni majlis makanan rohani. Ilmu-ilmu ni makanan rohani. Sebab dalam hidup kita ni ada dua. Hak dalam namanya rohani. Hak luar namanya rohana. Jolah kau? Ada lagu lah tu ni. Hak dalam rohani, hak luar jasmani. Makanan jasmani kita beres semua kau guna deh. Allahu akbar. Makanan jasmani 3 kali sehari, 4 kali sehari dah gomo. Makan gapo malam ni adik-adik? Masing-masing tahulah. Maknanya makanan jasmani kita isi semua. Tapi minta maaf saya kata ramai di kalangan orang Islam dia kena penyakit gastrik rohani. Apa ramai orang Islam kena penyakit gastrik rohani? Sebab dia tak jamu rohani dia dengan makanan. Gapo dia gak ustaz makanan rohani? Mudah je makanan rohani. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, zikir-zikir munajat. Jadi, malam ni bersama dengan saya, kita nak kemah rohani kita nak kenyai rohani kita dengan makanan. Mudah-mudahan insya-Allah, jasmani kita kenyai, rohani kita kenyai. Odeh sama-sama kenyai, beres lalu.
Dia sama-sama kenyek, insya-Allah hati kita bahagia, tenang. Allah bagi ujian apa-apa pun sabar je. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita malam ni berada di penghujung bulan Muharram. Kita berada di penghujung bulan Muharram. Walau bagaimanapun belum terlambat untuk kita sama-sama kita buat penghijrahan diri kita. Sebab kita baru masuk tahun baru hijrah, kita kena buat perubahan. Orang Kuala Lumpur kata apa? Transformasi diri. Buat transformasi, perubahan diri. Orang Jepun kata henshin. Ubah diri. Daripada pelajar yang biasa-biasa kepada pelajar yang luar biasa. Daripada pelajar yang banyak main-main kepada pelajar yang cakna dengan ilmu. Begitulah juga kita sebagai ibu dan ayah, kita sama-sama daripada ibu ayah yang biasa-biasa kepada ibu ayah yang mementingkan ilmu, mementingkan akhlak yang terbaik untuk anak-anak. Kita jadi ibu ayah yang misali, yang sentiasa nakkan kebaikan untuk ahli keluarga kita. Jadi di bulan Muharram ini kita sama-sama hijrah diri kita. Kita jadi orang yang mikir benda baik-baik. Tengok benda baik-baik. Dengar benda baik-baik. Cakap benda baik-baik. InsyaAllah tubik hasil yang baik-baik. Sekali lagi saya ulang, kita jadilah manusia yang mikir benda yang baik-baik. Kita tengok benda yang baik-baik. Kita dengar yang baik-baik. Kita kecek benda baik-baik. InsyaAllah yakinlah Tuhan akan beri yang baik-baik kat kita. Tuhan akan beri benda-benda yang membahagiakan kita. InsyaAllah biar kita hijrah ke arah yang lebih baik. Jangan hijrah ke arah yang tak baik pula. Ustaz, saya hijrah dah Ustaz. Hijrah ke apa ni? Oh dulu Ustaz, saya ni kat baca Quran seumur tiap-tiap hari. Lah ni saya hijrah dah. Malah baca langsung. Tu bukan hijrah. Tu nama dia korok kering dia kan. Orang kata dia, Allahu Akbar. Daripada baik, berubah jadi sebaliknya pula. Kita tak usah lagu tu. Umat Islam hari ni lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ini. Umat Islam harus cemerlang hari ini mesti lebih baik dari semalam. Nasyid budak-budak ni. Nak ayat cerita, itulah kita orang Islam. Kita ubah diri kita. Malam ni bersama dengan saya, kita isi masa kita dengan benda yang bermanfaat. Musim lah ni, gapo agak benda yang paling sibuk musim lah ni? Sibuk yang paling sibuk zaman lah ni gapo dia? Orang kampung kata sibuk yang paling sibuk zaman lah ni adalah sibuk duduk saja. Hak tu sibuk paling sibuk zaman lah ni. Allahu Akbar, duduk saja. Kena pula duduk rumah ni kita banyak kekek buka peti, kekek buka tudung saji. Kekek buka puyuk. Allahu Akbar ni. Kadang-kadang bila-bila kita banyak duduk saja, kita isi masa kita dengan benda-benda yang seperti malam ni lah. Yang bermanfaat, tambah ilmu, topak ilmu. Kita ubah diri kita menjadi insan yang lebih cemerlang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bila kita kecek nak ubah diri kita, nak ubah diri kita kuk mana pun, kita kena hijrah yang paling utama. Hijrah yang paling utama yang kita kena buat zaman lah ni apa dia? Namanya kita hijrah akhlak kita. Hijrah PA perangai kita. Kita baiki attitude kita ke arah yang lebih baik yang diredai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita belajar subjek-subjek bahasa Melayu A, bahasa Inggeris A, matematik A, sains A. Kita belajar A belakang. Pastikan adik-adik akhlak kita pun dia A juga. Kalau mata pelajaran kita A belakang tapi akhlak D, akhlak E, orang Kelantan kata cannot go. Tak boleh gimana gitu. Kok lain A tapi akhlak mepeh. Maka kita tak dipandang mulia oleh Allah walaupun kita berjaya dengan akademiknya. Jadi kita nak hari ni biar perangai comel, ngaji pandai, juru, dengar kata, maya tak tinggal. Oh lagu tu. Kalau kita boleh jadi lagu tu kan, Masya Allah. Sejuk hati mak abah. Adik-adik, biar kita ni jadi cahaya mata kepada mak abah kita. Bukannya serabut mata. Biar mak abah kita pandang kita sebagai cahaya mata. Bukannya buat serabut mata. Jadi, anda yang mana berusia 11 tahun, 12 tahun, umur awak adik-adik para pelajar, kita semua jadi insan-insan yang lebih baik hubungan kita dengan guru-guru, dengan mak ayah, dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih utama. Ada orang tanya, Ustaz, nak comel akhlak lagu mana cara dia? Sebab kita nak ubah BA perangai kita ni, dia kena jumpa anak koci baru boleh. Kalau tak jumpa anak koci, dia payah nak ubah BA perangai. Apa cara kita nak ubah akhlak kita? Malam ni tajuknya motivasi cahaya nurani. Tajuk tu itu menggambarkan jawapan dia. Nak ubah akhlak BA perangai, anak koci dia saja. Apa dia? Cuci hati. Cuci barang dalam ni, kakak dalam ni yang bernama hati. Cahaya nurani. Nurani tu hati lah tu. Nurani, rohani, hati belakang lah tu. Merujuk kepada kakak dalam. Rohani, dalaman kita. Ataupun Mak Saleh kata spiritual. Jadi kita nak jadi orang baik, tak kira lah mak ko, abah ko, adik-adik pelajar ko, kita nak jadi orang yang baik akhlak, maka kok mana pun hati kita kena bersih. Hati kita kena comel. Hati kita kena cuci. Kita kena pakai cuci hati, barulah akhlak kita comel. Buka kitab hadis Imam Nawawi 40 hadis tu. Nabi sebut, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ada seketul daging. Iza salahat jasadu kullu. Kalau baik daging tu, maka baiklah keseluruhan. Wa iza fasadat jasadu kullu. Tapi kalau kotor daging tu, maka rosaklah akhlak BA perangai kita. Ala wahiyal qalb, kata Nabi, daging itu adalah hati. Sebab itulah hati ni kita kena jaga. Sebab kalau comel dia, hak lain pun jadi comel belakang. Tapi kalau lah hati tu intelegen, karak wok, kerah pedas, sombak, menyebabkan PA perangai pun sombak juga. Sebab tu hati ni orang Melayu kata raja bagi tubuh badan. Cuba tengok tangan saya. Biasanya para penonton sekalian, kita nak kenalkan diri. Kita nak kenalkan diri, tangan kita biasanya kita tunjuk mana tangan kita. Kita nak kenalkan diri dia. Nama saya. Biasanya tangan kita gimana? Tangan kita apa pergi sini? Apa pergi kat dada kan?
Itu menunjukkan bahawasanya diri kita yang sebenarnya hok duduk dalam. Kita nak kenalkan diri, tangan saya, nama saya, mesti pergi sini. Tak payah cikgu ajar, tak payah mak ayah ajar. Automatik. Fitrah, sunnatullah. Kita nak kenalkan diri, nama saya, tangan kita pergi sini. Menunjukkan diri kita yang sebenar hok duduk dalam. Adakah orang nak kenalkan diri tunjuk tempat lain? Ada orang tunjuk lubang hidung nak kenalkan diri. Ni nak kenal nama saya ke apa ni? Ada orang lagu tu? Tak ada deh. Ada orang nak kenalkan diri tunjuk link ada. Ni nak kenal nama saya ke apa? Tak kenal. Ada orang lagu tu? Kalau ada tu jenis sombak parok tu ni. Nak ayat cerita kita nak kenalkan diri, kita tak tunjuk tempat lain. Tapi bila nak kenalkan diri, tangan kita pergi ke hati. Menunjukkan hati ini adalah diri kita yang sebenar-benar. Bukan hok luar. Bukan hok luar, hok duk nampak depan kamera ni, Farhan hok duk kecek. Hok nampak depan kamera ni bukan Farhan. Ni orang panggil ni penutup Farhan. Ataupun kalau telefon kat dia panggil casing. Penutup kat luar. Hok nampak ni penutup kat luar je ni. Sedangkan Farhan yang sebenar hok mana? Hok duk dalam. Jadi bab itulah kita nak comel diri kita, jangan comel kat luar. Comel kat dalam. Bila comel kat dalam, automatik kat luar pun Masya Allah, mudah-mudahan dia pergi ke arah yang comel juga. Sebab tu orang Melayu ni dia sangat sensitif pasal hati. Cuba tengok orang Melayu, kalau dia kecek apa-apa, mesti ada perkataan hati orang Melayu. Kalau kita nampak orang tu sikit-sikit buat baik, sikit-sikit buat baik, orang Melayu kata gapo? Tu namanya orang yang baik hati. Sekali hati orang Melayu. Kalau kita nampak orang tu sikit-sikit derma, sikit-sikit sedekah, orang Melayu kata gapo? Itulah namanya orang yang murah hati. 2 kali hati orang Melayu. Kalau kita dapat hadiah, nama dia dapat cendera hati. Ataupun sagu hati. Hati juga. 4 kali dah hati orang Melayu ni. Kalau kecek. Allahu Akbar, kenanya dia. Dah lah baik. Comel pula. Pandai pula. Dah lah baik. Semak, popomak. Ni. Kena weh. Orang hok jatuh hati lagu tu kan. Itulah yang dipanggil jatuh hati. 5 kali hati orang Melayu. Allah gerai weh kau dia. Sikit-sikit dia boleh peti. Sikit-sikit dia naik pakak. Sikit-sikit dia nombor 1. Tak ada orang lain. Berdeki je kerja. Itu namanya orang yang iri hati. Maknanya orang Melayu ni dia kecek hok baik ke, hok buruk ke, gimana? Gi ke hati. Sebab itulah hati ni barang hok sensitif dah kita kena jaga. Barang yang sangat-sangat Masya Allah. Tempat turunnya ilham daripada Allah. Dan tempat juga syaitan membisikkan kejahatan. Sebab tu hati kita kena jaga molek-molek. Kita kena cuci hati kita. Lebih-lebih lagi anda para pelajar. Ustaz, lagu mana cara nak cuci hati? Mudah je. Nabi cuci hati belah dada. Kita kena belah juga ke? Jangan tepi buat lagu tu. Buat lagu tu kan esok. Orang akak kita pergi batu 2 esok. Pergi batu Nesir tu lah. Nabi Muhammad SAW, Nabi cuci hati belah dada. Tak apalah sebab Nabi mukjizat. Malaikat Jibril belah dada Nabi. Nabi tak sakit, tak darah beleceh. Nabi tak mati. Sebab bermukjizat perkara itu. Tapi kita nak cuci hati jangan belah dada pula. Kita nak cuci hati mudah je. Pegang kata-kata saya. Ikan mati tanpa air. Hati mati tanpa zikir. Ikan mampu kalau tak ada air. Hati pun sama. Mampu juga hati. Kalau tanpa zikir. Jadi kita nak comel hati kita, nak beriduk rohani kita,
Duk saja-saja kita zikir, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Masing-masing zikir. Ingat kau Tuhan. Barulah hati kita disinari dengan cahaya iman, cahaya takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita boleh ubah diri kita, PA perangai kita, daripada orang biasa-biasa kepada pelajar, ibu bapa dan guru-guru yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi motivasi cahaya nurani, kita nak comel nurani kita, nak biar sinar bala cahaya hati kita. Caranya yang pertama, kuk mana pun, ingat pada Allah, zikrullah banyak-banyak. Yang kedua, cara nak cuci hati, hak ni kena jaga benar-benar. Gapo dia yang kedua, cara nak cuci hati, tolong sangat-sangat jaga molek-molek semaya fardu 5 waktu. Semaya dek, semaya. Jaga molek-molek nombor telefon hak Allah wi ke kita. Berapa gak nombor telefon Allah wi ke kita? 2 4 4 3 4. 2 4 4 3 4. Itulah password kita nak online dengan Allah. Kita kalau nak pasal Unify, mana ada internet di rumah, kena masuk username, kena masuk password, baru boleh online, betul tak? Sama juga kita dengan Allah. Allah widah passwordnya pada kita. 2 4 4 3 4. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Jaga kemah-kemih molek-molek. Barulah hati kita online sokmo dengan Allah. Hati kita dekat sokmo dengan Allah. Hati kita Masya Allah jadi hati yang lemah lembut, suka ke arah kebaikan, bukan ke arah kemaksiatan, kejahatan. Jadi kita pakat-pakat jaga semaya deh. Adik-adik, darjah 2 saya tak tinggal semaya dah. Jauh 1 masa tahun 1 tinggal lagi semaya. Kekes semaya dan malah tak. Masa tu jauh 1. Masuk darjah 2 tahun 2 saya tak tinggal semaya dah. Sapalah. Saya duduk ceramah depan awak malam ni, adik-adik pelajar sekalian. Jadi saya jauh 2 saya tak tinggal semaya dah. Sapalah kau hari ni. Jadi awak hok darjah 5 darjah 6 tahun 5 tahun ni. Kalau tinggal semaya lagi kak, apa tadilah. Cannot go orang kata. Ingat, jaga semaya molek-molek. Sebab saya risau. Duduk dalam serumah dengan mak ayah. Duduk dengan mak abah. Dia lagi tinggal semaya. Saya takut nanti awak tersok. Gi duduk asrama. Gi duduk kat universiti. Duduk jauh dengan mak ayah. Takut-takut kau parok tinggal semaya. Allahu Akbar. Tua kita risau. Duduk dengan mak abah. Dia lagi. Celah-celah tinggal semaya. Oh, kalau jauh dengan mak abah tak tahu. Takut parok lagi yang tinggal deh. Jadi sebab itulah para pelajar sekalian, jaga deh. Semaya molek-molek 2 4 4 3 4 tu. Jaga kemah-kemih molek-molek supaya dekat hati kita dengan Allah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita, Allah yang esa, Allah yang satu yang esa, yang maha agung, maha esa. Jadi kita jaga semaya, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang jaga semaya, ingat molek-molek adik-adik. Dulu, mula-mula mak awak beranak ke awak. Mula-mula mak
anak kau buat dek. Lahirnya kita, abah buat apa kat telinga kita? Mula. Abah pula telinga awak. Abah nepik kat telinga kan? Tak. Mula-mula abah pergi kita. Riba dukung kita. Abah buat gapo kat telinga kanan, telinga kiri? Abah azan dan iqamah. Maknanya jak kecil lagi. Abah pesan awal lagi. Hayya ala solah. Jaga semaya, jaga semaya, jaga semaya. Abah pe kat telinga kita. Abah mak pesan lama dah jaga semaya. Abah nak bel kau kita syahdunya Abah. Abah tanya, doktor kiblat sebelah mana? Kadang kiblat siap Abah deh. Ambil air semaya siap. Nak bel kau kita kadang-kadang. Abah pun letak mulut kat telinga kita. Sedapnya suara Abah bel kau kita kali pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyo dengar kau misi ngiling pala misi. Misi pun tanya, Pak Cik, ada terlepih kuda kok? Allahu Akbar. Sumak juga ayah pun tu kata kita dengan takdir raya ni. Tapi insyaAllah orang kelewek tak ada lagu tu. Betul belakang kita. Dan ayat ceritanya, kita ni mula-mula lahir abah beh dah kat telinga kita. Abah komak kat telinga kita. Tu abah. Mak awak apa kat telinga kita mak? Oh, mula-mula tu bik daripada perut mak tu kat letak kita atas dada mak kali pertama. Mak cepat-cepat tengok. Cukup ketuk jari kaki anak aku 10. Mak tengok waktu dulu tu. Cukup ketuk jari kaki 10. Mata molek kedok mata. Ada 2 ke ada 4 mata. Boleh kira sampai modeng takut tubik-tubik spek mata selalu ni. Nak ayat ceritanya ke apa? Nak ayat cerita mak Allah mula-mula lahir kita tu gak. Syukur pada Allah kat telinga kita. Daripada kecil lagi. Mak pesan dah. Hayya ala solah. Jaga semaya. Bila jaga semaya, apa kesannya? Kesannya, hayya ala falah. Kita akan menuju kejayaan. Sebab tu dalam bel awak dengar semua adik-adik. Mari semaya dulu, Allah kata. Lepas tu akuilah kejayaannya. Mari semaya dulu. Jadi, kita pakat-pakat jaga semaya molek-molek. Semaya fardunya, kita tambah semaya sunnah. Kita ikut cara sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulillah. Kita sembahyang di awal waktu, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh musim-musim pandemik, musim-musim masjid tak boleh nak pergi molek lagi ni. Biar mak, abang, anak-anak kalau boleh buat semaya berjemaah. Tak boleh buat sokmo-sokmo pun boleh sefardu sehari, tak apa dah. Tak boleh sefardu sehari, seminggu sekali, tak apa dah. Abah jadi tu imam, mak jadi makmum. Kalau ada anak lelaki, hok pandai, mahir dah dengan Quran sebagainya, biar dia jadi tu imam. Maknanya hidupkan suasana agama berjemaah dalam rumah. InsyaAllah, mudah-mudahan Tuhan turunkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dalam keluarga kita. InsyaAllah. Jadi beres. Lagu mana cara nak cuci hati tadi? Yang pertama, zikrullah. Yang kedua, jaga semaya. Dan yang ketiga, cara nak cuci hati mudah je. Iqra'ul Quran. Baca Quran sokmo-sokmo. Sebab Quran ni punca ilmu. Petunjuk bagi kita, umat manusia. Jadi adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita pakat penderah Quran belakang ni. Paling kurang 1 muka surat tiap-tiap hari.
Hak mana baca Iqra? Tak apa. Baca Iqra. Paling kurang satu muka tiap-tiap hari. Ulai lah hak tu pun. Ba, ta, ja. Ulai je lah. Hak penting dia muka sehari baca. Hak bukan Iqra. Baca mukaddam. Baca mukaddam. Ayat-ayat lazim tak apa. Hak mana boleh baca Quran, lacak molek ataupun gagak-gagak sikit. Bacalah Quran. Sebab kadang-kadang kita malu. Malu lagu mana? Ada setengah orang tu kan. Surat khabar metro. 50 muka surat. Habis dia baca sehari. Berita sukan. Berita hiburan. Berita dunia. Berita ekonomi. Berita sahih. Berita artis. Berita utama. Allah. Metro 50 muka surat. Habisnya hotel tiap-tiap hari. Tak cukup metro. Berita harian pula. Baik no. 100 muka tak robah tiap-tiap hari. Tapi nak baca Quran, nyetok kera. Kelantan kata ni. Nak baca Quran ketar mulu. Tak boleh semuka apa payah. Malu kita dengan Allah. Malu sangat-sangat. Sebab itulah hari ni tak salah nak baca surat khabar. Baca lah. Saya pun baca. Nak baca surat khabar. Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram. Nak baca-baca lah. Tapi jangan sampai kita melupakan, melalaikan diri dengan daripada Al-Quran. Jadi, adik, pergilah baca Quran dek. Tak kira lah. Kau online. Lah ni orang ngaji Quran kau online lah ni. Ikut tak apalah. Bacalah kau online kau. Tengok ustaz-ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ustaz-ustazah sedia membimbing sikit sebanyak menyebabkan cahaya Quran lengkap dalam hati kita. Okay adik-adik, buat 3 perkara ni dah. Ma abah pun kita buat juga. Sebab ma abah ingat pakai motivasi kata apa? Apa yang mak ayah buat lagi senang anak-anak ikut daripada apa yang ma abah duk suruh. Kita nak tengok anak kita baca Quran, kita start dulu. Abah, ma, kita berdelah dulu. Anak bila tengok, mudah-mudahan Allah jentik dalam hati anak kita. Allah bagi hidayah. Allah cuik hati anak pun. Nak baca Quran. Nak juga nadah ilmu Quran. Tadabbur dan sebagainya. Jadi buat 3 perkara tu nak cuci hati. Zikrullah, jaga semaya, baca Quran. Hati kita mudah-mudahan cahaya nurani sinar bana hati kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian rohani yang kita kena fokus. Sebab kok mana pun hak tu dulu yang utama. Sebab apa nak cuci rohani? Sebab kita nak akhlak kita contoh. Apa tujuan utama Rasulullah SAW diutuskan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Tengok. Nabi sebut. Sebab itulah kita baca Quran surah Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bagi engkau, wahai Muhammad, akhlak yang paling agung. Jadi kita follow cara Nabi, kita ikut akhlak Nabi, kita cuci hati, mudah-mudahan terbina akhlak yang soleh dan solehah. Seterusnya, saya nak fokus pula pada pembelajaran. Hak ni adik-adik boleh fokus dan mak abah pun kita boleh pakat dengar sebab kita hak nak kena cuik anak-anak. Kita hak duduk belakang kena sapuk anak-anak. Dalam bab mengaji, bab pembelajaran ataupun model dia panggil akademik, kurikulum anak-anak kita. Lagi-lagi di sekolah. Saya mula belajar sekolah rendah sampai darjah 2 je. SK Seri Suria 1 Tanah Merah sampai darjah 2 je. Darjah 1, darjah 2. Masuk darjah 3, saya tubik daripada Suria 1. Tubik gimana? Abah di atas pondok.
Masuk pondok jauh 3 ambil no. Mu jangan main-main dengan aku adik-adik. Orang lain masuk pondok lepas SPM. Umur belah-belah, 17, 18. Saya ni 9 tahun masuk pondok tu. Allah Akbar. Besar mana kat 9 tahun ni? Kecil ada 9 tahun. Dah kecil. Semak pula tu. Tak ada lagu kan. Janganlah marah. Terimalah hakikat. So, ayat ceritanya ke apa? Allahu Akbar. Jadi duduk pondok. Jadi saya ni banyak membesar dengan guru-guru agama lah sebenarnya kata. Membesar dengan Tok Guru. Masya Allah. Tok Guru saya juga Masya Allah. Hari ni kita dapat rasakan keberkatan bila duduk dengan orang-orang alim. Darjah 3 saya dah jauh dah dengan mak abang. Nak tahu balik rumah berapa kali? Awak tengok abang-abang kak awak belajar sekolah asrama. Biasanya awak duduk asrama 2 minggu kelik sekali. Ataupun setengah sekolah sebulan kelik sekali. Saya duduk pondok 2 bulan sekali. Duduk tahfiz 2 bulan sekali. Baru boleh kelik rumah. Maknanya 2 bulan sekali baru boleh tengok TV dengan adik-beradik lain rumah. Baru boleh main basikal dengan adik-beradik lain rumah. Baru boleh makan, masak air tangan mak macam tu. 2 bulan sekali. Kelik seminggu, di pula. 2 bulan, baru kelik pula. Tak jadi God. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Jadi, bila saya duduk dengan orang-orang alim Tok Guru ni kan, orang kata, kalau kita sign dengan orang jual minyak wangi, pas kita jadi wangi. Kau buat. Kita sign dengan orang yang main bola. Oh, kita pun rasa nak main bola kata. Nak ayat ceritanya, kita ni banyak terpengaruh dengan bi'ah. Dia panggil bi'ah, persekitar, sekeliling. Kalau bi'ah itu solehah, alhamdulillah. Tapi kalau bi'ah itu suasana, itu environment itu negatif, maka takut-takut kita pun berubah jadi negatif. Na'udzubillah. Jadi saya bila duduk di pondok dengan tahfiz, saya pegang kata-kata Tok Guru saya. Tok Guru saya kata gana. Dia kata, Farhan, kita kalau nak berjaya, nak barakah, kita kena ada duit. Siapa-siapa yang tak ada duit, tak mampu dia tak boleh berjaya, tak boleh barakah. Lepas Tok Guru saya kata lagu tu mendengung saya. Mampu gerah dah lah aku. Dah lah jauh 3. Duit tak ada. Nak cari duit mana? Kalau gitu tak boleh berjaya lah aku. Kita tanya-tanya kita. Apa maksud duit? Kalau Tok Guru saya pun kata. Nak berjaya kena ada duit. Bukan duit kertas. Hak dah lebih duit. 40 ya, 50 ya, 10 ya, 20 ya tu. Tak. Nak berjaya kena ada duit-duit ni. Apa agak duit? Kena ada D, kena ada U, kena ada I, kena ada T. Tu duitnya. Jadi Tok Guru saya kata, nak berjaya ni kok mana? 4 huruf ni kita kena buat. Kita kena buat D, kena buat U, kena buat I, kena buat T. D, U, I, T. Bacanya ke apa? Bacanya duit lah. Tapi bukan duit yang dalam duit tu tak. Tapi D-U-I-T. Nak berjaya, biar beramal dengan Pak Karon. D-U-I-T. Okay, kita pergi sosok dah. Maba, cikgu-cikgu, para pelajar sekalian. Kita pakai ambil apa yang Tok Guru saya pesan. Tok Guru saya kata yang pertama nak berjaya kau nak gapo-gapo pun mesti D dulu yang pertama. Adik-adik Cutera Jawa. Ada kau hak tahu gapo dia D? Siapa nak jawab? Ikut nak tarik pun boleh, nak kecek boleh. Duit. Duit. D duit. D pertama tu gapo dia? Doa. Allah, Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih adik kita beri jawapan. Itulah kata-kata guru saya.
Nak berjaya, tak kira lah berjaya bergapo, berjaya dunia, kau berjaya akhirat, kau nak barakah, kau nak bahagia, kok mana pun doa dulu. Jangan kita tinggalkan doa sebab orang yang berdoa, orang yang merendahkan dirinya dengan Tuhan. Betul tak? Orang yang banyak berdoa, orang ini tidak sombong dengan Tuhan. Dia tahu kelemahan diri. Sebab tu dia doa, dia minta tolong. Dan guru saya kata lagu ni lah, doa-doa ni minta tolong dengan Allah. Tapa tu guru saya kata, doa dengan Allah ni minta tolong sungguh-sungguh, ibarat seperti orang lemah minta tolong. Adik-adik, kaji tengok tak orang lemah? Saya minta maaf banyak-banyak deh. Kalau ada di kalangan ahli keluarga anda yang diuji oleh Allah, kan? Yang lemah atau mungkin ada yang meninggal dunia sebab lemah, saya minta maaf banyak-banyak. Cuma saya nak cuba bayangkan sahaja. Orang lemah, dia minta tolong lagu mana orang lemah? Dia minta tolong main-main kau sungguh-sungguh. Adakah orang lemah minta tolong main-main? Tolong ada lagi tu tak? Nak mati lah dah. Nyawa-nyawa ikan. Orang lemah ni kan. Sorok dia ada. Nepik. Panggil orang. Sungguh panggil orang nak suruh selamat kan. Tok guru saya kata lagu tu lah, kita dengan Allah. Kita dengan Allah ni macam orang lemah. Kita ni macam orang lemah. Jadi bila minta tolong dengan Allah, minta tolong sungguh-sungguh. Jangan ni tak tolong main-main. Ni setengah orang dia doa main-main dah dengan Tuhan. Lepas mayat tu gak akak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Supaya sekala ya Allah. Amin. Main supaya sekala pula dah. Dia ingat Tuhan ni pok dia apa buat. Ada seorang lagi budak Kuala Lumpur. Oh lagi ganas doa budak Kuala Lumpur ni. Dia doa ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Supaya dengan doa tu email. Amin. Dia copy paste pula dah doa tu email. Masuk kakak malah hangit tunggu deh orang kata. Jadi kita tak usah lagu. Tolak maya tak khusyuk. Doa pula malah. Lagu mana kita nak diberikan kejayaan. Sedangkan Nabi sebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini otak ibadat. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Sebab tu hari ni adik-adik jangan lupa berdoa. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah dengan Allah. Allah akan perkenankan bila sesuai dengan takdir kita yang baik-baik untuk kita. Uji budak wa tadda'i idza da'an. Allah mendengar, Allah mengabulkan permintaan hamba-Nya. Kok mana ada lagi ma abah para pelajar yang mana ma abah masih lagi ada, ingat awak masih lagi memiliki 2 tempat mustajab doa. Kok mana salah seorang telah meninggal, tidak mengapa, anda masih lagi ada seorang lagi tempat mustajab doa. Kok mana mak abah telah meninggal dunia, tidak mengapa, ramai orang-orang soleh yang juga boleh mendoakan kita. Cuma saya nak fokus, kok mana ada mak abah ni, maknanya adik-adik awak masih lagi memiliki 2 tempat mustajab doa. Jadi jangan awak abaikan. Suruh mak abah doa. Dan mak abah kita royak semua ke anak-anak kita. Abah redha, mak redha ke awak. Maknanya abah mak royak semua ke anak-anak. Yang mana biar mak abah redha semua dengan anak-anak. Redha Allahu fi ridha'il walidaini. Redha Allah terletak juga pada keredaan kedua ibu bapa. Bila mak abah redha semua anak-anak, mudah-mudahan Allah pun pandang anak-anak dengan keredaan. Dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu barakah kepada si anak.
Adik-adik doa sama-sama pada mak abah. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Doa sama-sama deh. Ingat kita doa biar Allah Ta'ala bagi kebaikan pada mak abah. Adik-adik, masa kita kecil, seekor nyamuk pun mak tak wi ketik kita, abah tak wi ketik kita. Adik-adik, awak gaji bila kau? Berapa kali mak basuh berok kita? Berapa kali abah mandi kau kita waktu kecil? Gaji kita kira? Tak gaji kita kira. Sebab terlampau banyak pengorbanan mak abah pada kita. Jadi kita berbakti kepadanya, gembirakan mak ayah dengan akhlak kita yang baik, dengan pembelajaran kita yang pandai, yang hebat, yang cemerlang. Kita gembirakan mak ayah kita dengan sesuatu yang membahagiakan. Dan so lagi hok kait dengan doa. Adik-adik, awak ada pera binatang tak rumah? Banyak binatang pera dia. Tak kira lah hok sengaja pera ke, hok tak sengaja pera. Kabar-kabar ada bewok belakang rumah dia. Tak sengaja pera dia. Ingat adik, saya nak tanya. Binatang ada dosa ke tak? Cuba terjawab adik-adik. Binatang ada dosa ke tak? Tak ada. Tak ada. Kita ada dosa ke tak kita? Kita ni kak. Orang Kelantan kata 14 trailer dosa. Kau mana? 14 trailer dosa kita. Tambur dosa. Hari-hari ada je dosa kecil kita buat. Jadi saya nak tanya. Binatang tak ada dosa. Kita ni banyak dosa. Kalau doa mana cepat makbul? Doa kita ke doa binatang? Agak-agak doa siapa, dik? Kita. Doa kita ke doa binatang? Kita ni banyak dosa. Binatang tak ada dosa. Agak-agak kalau doa, siapa lagi makbul doa? Ingat. Kadang-kadang doa binatang lebih makbul daripada doa kita. Sebab dia suci daripada dosa. Kita ni banyak dosa. Nak tobat malah. Nak istighfar malah. Sebab tu alim ulama kata, kalau kita pegang binatang, ni tok guru saya katalah. Suruh binatang tu doakan kita. Awak pegang kucing, pegang ikan, pegang ayam itik, kambing lembu, penguin, pegang apa. Bila-bila we makan ke dia, bila-bila awak mandi dia, bila-bila awak gurau main dengan dia, awak kecek dengan dia, suruh dia doakan kita. Sungguh, jangan main. Dalam Quran surah Isra juzuk 15 Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah. Semua makhluk bertasbih, berdoa, memuji Tuhan. Akan tetapi tidak didengari, tidak diketahui, difahami oleh manusia. Pada awak kalau pegang binatang, kecek dengan dia, bila duduk sorang dengan dia kan. Kecek dengan dia, suruh dia doa gitu. Saya mula lagu tu. Rumah saya dekat dengan kawasan restoran tepi sungai tu je. Selera tepi sungai, kawasan tu je rumah saya. Jadi rumah tu tak banyak kunci. Kadang-kadang balik ujung minggu kan. Time belajar dekat universiti tu kan, balik cuti semester. Main dengan kucing, saya kecek dengan kucing. Cing, cing. Kita panggil. Cing, muda orang aku dah. Aku ni tak tahulah. Boleh masuk da'i TV kot. Muda orang aku dah. Ketal lutut juga aku nak ceramah depan orang. Muda orang aku dah, dia benar dah. Khabar-khabar berkat doa kucing saya. Benar sungguh. Baik dah. Allahu Akbar. Saya sungguh kucing saya tu dah. Doa ayat cerita barakah doa dia juga dah. Allahu Akbar. Jangan main. Ini fakta sains. Tengah. Anjing, ni fakta. Anjing, dog. Tahu bahasa Arab kata apa? Bahasa Arab kata kalbun. Kalbun anjing.
Qalbun, hati. Jangan tukar Qalbun, hati. Kalbun, anjing. Anjing, pendengaran anjing 5 kali ganda lagi hebat daripada pendengaran manusia. Kata awak jangan main anjing. Awak jalan dekat kawasan perumahan awak perang anjing. Awak jalan jauh lagi dengan rumah dia. Tapi anjing tu nyalok dah kadang-kadang. Sebab apa? Sebab tapak kaki awak tu walaupun duduk jauh dia dengan. Sebab linga dia 5 kali ganda lagi hebat daripada pendengaran manusia. Sebab tu anjing dia sensitif benar dengan bunyi. Sebab power linga. Tu anjing. Dalam kajian kucing, dengar kucing pula. Kucing tujuh kali ganda. Pendengaran kucing lebih hebat daripada pendengaran manusia. Lepas tu jangan main-main dengan kucing. Awak pegang kucing, awak kecek kan dia, untuk saya saja dia. Kucing untuk aku dah. Aku ni gak doa lah. Biar aku ni gak celek mata hati. Biar aku ni jadi orang ju. Untuk aku dah. Biar aku berjaya belajar. So, jangan main-main. Kadang-kadang doa-doa makhluk Allah yang lain. Sebab binatang-binatang ni kenal tuai dia. Tuai dia hok mandi dia. Tuai dia hok buat guk ke dia. Tuai dia hok buat tempat tidur dia. Tuai dia hok jamu dia makan. Dia kenal tuai dia. Jadi dia ada cara dia nak balas budi tuai. Salah satunya dengan doa kata Tok Guru saya. Atau hari ni di pertama jangan main-main. Nak berjaya kok mana pun buat di pertama. InsyaAllah mudah-mudahan doa-doa anda adik-adik lebih-lebih lagi doa mabah. Kalau ada anak-anak kita hak jenis perangai galak sikit, nakal sikit, mabah bangun tahajud semua, bangun maya balik, doa semua-semua kepada si anak. InsyaAllah mudah-mudahan barakah mak bawa lagu tu lembut hati anak-anak mendekatkan diri kepada Allah. Dan mabah jangan lupa doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74, baca sama-sama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, pasangan kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati. Kita nak biar pasangan kita, anak-anak kita menjadi penyejuk mata hati, penenang jiwa kita. Jadi bama sama-sama doa tu surah Al-Furqan ayat 74. Dan kalau nak anak-anak kita jaga semaya, mabah, jangan lupa baca doa Nabi Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami orang-orang yang mendirikan solat. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita pakat baca dua doa tu, kita beramal dengan dini, insya-Allah kemah-kemih hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, rekan-rekan cerita you pula. Nak berjaya tak boleh D saja. Oh, D je. Tapi you tak buat. Tak boleh juga. Dia kena seiring dan sejalan. Lepas buat D, adik-adik, ibu ayah kena buat you pula. Gapa you? Adik-adik tolong jawab gapa dia you? Usaha. Dekat sekolah-sekolah banyak kan ditulis kan? Usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kecemerlangan. Malam ni awak usaha ke tak adik-adik? Malam ni usaha dah ni. Malam gini gak banyak drama TV ni. Sedap kat lah kalau duduk layan TV tadi ni. Duk main WhatsApp tadi ni. Duk main Facebook. Sedap kat lah ni. Tapi kita korbankan masa kita. Malam ni awak telah menunjukkan satu usaha anda bersama dengan saya dan guru-guru yang hebat. Kita dengar ceramah malam ni. Ni usaha yang sangat bagus. Jadi awak kena ada usaha, semangat
Cikgu buat kelas PDPR. Ni, cikgu buat kelas pukul 8 pagi. 7.50 ready dah. Bukan 7.50 baru nak mandi. 7.50 baru nak makan. Jangan. 7.50 ready dah. Depan laptop, depan PC, depan telefon dengan paranti, ada buku teks digital kau dan sebagainya. Ready dah. Dengar apa cikgu nak buat. Itu namanya usaha. Sikit lagi cikgu buat ikutlah seminar menjawab soalan kau. Kelas kau ni kau. Seminar kau ni ceramah pengurusan stres kau dan sebagainya. Ceramah motivasi supaya malam ni kau. Jadi awak follow. Menyebabkan kita jadi orang hebat. Saya mula darjah 2 belajar sekolah kebangsaan, darjah 3 pergi pondok. Di pondok tahfiz saya kena usaha lebih pada orang lain. Maklumlah bila duduk di pondok tahfiz banyak yang serba tak lengkap. Peheh-peheh je lah. Tapi saya kena usaha. Saya kena usaha. Kok mana pun saya kena jadi orang yang boleh memberikan kejayaan kepada ahli keluarga, mak, abah dan diri saya sendiri. Jadi kena usahalah. Mula-mula saya masuk tahfiz, orang lain ngapa Quran sampai juzuk 5. Saya juzuk 1 tak habis-habis lagi ngapa. Sebab saya ni slow sikit ngapa Quran. Mula-mula masuk. Jadi tok guru saya kata, Farhan, awak kena usaha lebih ya. Jangan buat macam orang lain. Kena usaha lebih. Macam awak lah adik-adik. Kalau saya awak pandai. Awak kena usaha lebih lagi supaya boleh menyamai dia. Dia study 3 jam sehari. Awak kena 5 jam sehari dia. Kena usaha lebih. Mak Saleh kata struggle. Bahasa Arab kata mujahadah. Kena ada usaha. Jadi saya pun tok guru saya kata awak ni slow ni Farhan. Orang lain juzuk 5 dah, awak juzuk 1. Tok guru saya kata, awak kena usaha lebih. Lagu mana cara usaha? Tok guru saya kata, tanya orang tidur, awak bangun ngapa Quran. Pukul 4 pagi, tok guru saya kata, Farhan, bangun ngapa Quran. Sebab awak slow, awak kena usaha lebih pada orang. Orang lain tidur, tak apa dia derah. Awak kena bangun. Saya adik-adik, pukul 4 pagi, mandi air laga. Boleh bayar. Umur 9 tahun, pukul 4 pagi, ataupun 4 suku, 4.15, bangun, mandi air laga, juta, sore-sore, gelak-gelemak. Buat ibadat sikit, semaya tahajud. Lepas tu mengapa. Ngapa punya ngapa, saya kena buat lagu tu lah. Sebab saya selu. Saya kena usaha lebih pada orang. Tanya orang tidur, kita bangun ngapa? Masya Allah, jolah sungguh kata tok guru saya. Saya ngapa waktu pagi, waktu tahajud tu kan, pukul 4.30 pagi, ngapa Quran. 15 minit, ingat satu muka surat. Tu rekod saya. Setakat ni lah rekod saya. Mungkin awak hebat lagi. Ustazah lagi power. Tapi awak saya boleh buat lagu tu lah. Satu muka surat, boleh ingat. Ngapa 15 minit. Syaratnya, waktu pagi, sebelum subuh. Sebab waktu sebelum subuh ni, otak kita ni fresh, segar. Bila segar, kita masuk benda-benda Quran, berat-berat ni. Oh, dia cepat ingat, dia payah nak lupa. Jadi, pendek ceritanya kan adik. Saya juzuk 1. Saya juzuk 5 kebanyakan. Lah kali, saya pitah saya hotel dulu. Nak ayat ceritanya. Kita tak berapa jadi. Kita duduk kelas belakang. Itu bukan alasan. Tak kira lah kita ni duduk kelas nombor berapa kok. Kita ni kurang cidik kok. Mak ayah kita biasa-biasa kok. Tapi bila kita ada usaha, semangat, kita nak ubah diri, tu heavy kok kita.
10,000. Dengan syarat kita doa, kita usaha sungguh-sungguh. Jangan give up. Kalau give up sikit pun, kita minta nasihat orang-orang yang boleh memberi nasihat pada kita. Rasa lemah semangat, kita dengar ceramah-ceramah motivasi. Rasa lemah, down, kita baca Quran. Kita dekatkan diri dengan Allah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Allah masuk kekuatan dalam diri kita, di atas kekuatan yang telah kita. Jadi adik-adik, semangat usaha sungguh-sungguh, lepas doa, usaha, insya-Allah dibukakan jalan kecemerlangan bagi diri anda. Masya-Allah, subhanallah, pasti kita akan berjaya dunia dan akhirat. Doa dan usaha itu tadi. Yang ketiga, rekan-rekan, you pula yang ketiga, you. Yang ketiga, I. Minta maaf, I. Doa, usaha. Nak berjaya yang ketiga, kita kena ada I. I inilah yang akan menyebabkan kita jadi orang yang berjaya. Apa dia I? Istiqamah. Istiqamah. Ada sebut istiqamah, ada sebut ikhtiar. Alhamdulillah. Bagus. Gampang awak jawab tu betul lah dulu. Betul dah. Cuma hak guru saya kata, hak guru saya kata, I nak berjaya adalah ilmu. Nak berjaya ke mana pun kena ada ilmu. Siapa-siapa hak tak ada ilmu, pak mampu dia tak boleh berjaya. Dek, Datuk Lee Chong Wei, dia pemain badminton dunia. Dia kena jadi pemain badminton kan? Pakai kasut suket, pakai jersey, bawa raket, masuk dalam court, pakai main gitu kan? Tak. Tu kita tu, kan betul kan? Tapi dia nak jadi orang pemain badminton dunia, cemerlang, nak berjaya dalam badminton, dia kena ada ilmu badminton. Ilmu kawalan gelanggang, ilmu nak smash, ilmu nak kawal pernafasan dia. Lagu mana nak hantar bola, ilmu belakang. Maknanya nak berjaya dalam sukan pun kena ada ilmu. Awak tengok penyanyi-penyanyi terkenal. Penyanyi nak jadi penyanyi soho ni, pakai pegang mikrofon, pakai nyanyi kan? Tak. Dia kena ada ilmu vokal, ilmu pasal lagu, ilmu seni suara, baru boleh berjaya. Saya mula, adik-adik, saya adalah bekas pemain bola sepak Kelantan. Masa tu, Piala Presiden, bawah 18 Kelantan, saya bekas pemain bola sepak Kelantan. Waktu tu zaman tahun 2007, tahun 2008. Awak lahir dah waktu tu? Ada lahir dah lagi lebih kurang, ataupun belum lagi. Jadi saya ni nak jadi pemain bola Kelantan, saya kena ada ilmu bab bola, baru boleh jadi pemain bola. Kerja saya ke apa dia? Kerja saya striker, penyerang. Bila penyerang kerja ke apa dia? Sumbat gol. Saya ni kalau ikutkan tubuh kecil, tapi mujur juga kecil. Sedap nak olek. Alhamdulillah tahun 2007 saya bawa Kelantan pergi final. Peringkat kebangsaan, masuk final, main di stadium di Kedah waktu tu. Kalah final, kalah penalti. Tapi puas hatilah. Dan saya dapat anugerah penjaring terbanyak gol pada tahun tersebut. Hari ni dia panggil gelaran, dia panggil dapat anugerah kasut mahal saya dapat tahun 2007. Saya nak jadi main bola tu, nak ada ilmu. Bukan senang-senang masuk pandai gitu je. Saya oyak cerita, nak jadi hebat bidang sukan pun kena ada ilmu. Nak jadi hebat dalam bidang kerjaya kena ada ilmu.
Kok ke mana pun ilmu dia. Awak nak pandai baiki kereta, awak kena ada ilmu mekanik. Awak nak contohi guru-guru awak kena ada ilmu pedagogi, ilmu perguruan dan sebagainya. Maknanya kita nak berjaya ni ilmu kena ada. Barulah kita tidak dipermain-mainkan ataupun diperlekehkan oleh orang. Orang ada ilmu ni orang kata apa? Letak dalam hutan jadi kapung. Letak langit jadi kayangnya. Letak laut jadi pula. Orang ada ilmu ni, dia boleh bawa diri dia. Jadi adik-adik, saya minta sangat-sangat deh. Tolong dapatkan barokah ilmu. Macam mana Ustaz cara nak dapat barokah ilmu? Mudah cara dia. Muliakan orang yang beri ilmu pada anda. Adik-adik, siapa gak hak beri ilmu pada kita? Kok tiap-tiap hari sibuk duk fikir pasal kita. Kok tiap-tiap hari memikirkan lagu mana nak ajar ilmu, nak buat PDPRA, nak set up link, nak ajar kita. Siapa dia, adik? Guru. Cikgu-cikgu kita, cikgu-cikgu awak, Masya Allah. Ingat, pelajar hok dapat barokah guru ni. Cikgu ajar dia boleh PH 10. Tapi pelajar hok tak ada barokah guru, minta maaf. Cikgu ajar 10. Dia PH 10. Jelas tak? Agak jelas deh. Jadi tolong sangat-sangat saya ko cikgu bukan belah meh je, hormat muliakan guru bukan belah meh je, tetapi sepanjang hayat, sepanjang masa. Jadi kenang jasa guru, muliakan cikgu-cikgu, hormat cikgu buat PDPR, follow molek-molek. Dengar tunjuk ajar guru, tak ada seorang pun guru nak tengok awak gagal. Tapi semua nak awak berjaya. Bak kata puisi sastrawan negara Usman Awang. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang ulama mulia, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru yang mengajar kita tulis dan baca. Jadi siapapun kita, bermula dengan guru-guru yang mendidik kita, support daripada ibu-ibu, ayah-ayah, menyebabkan kita jadi insan cemerlang. Mintalah doa daripada guru-guru, mintalah restu daripada guru-guru. Bak kata lagu Dikir Barak Cikgu Sulizi, terima kasih cikgu sebab sudi ajar saya boleh kenal merah biru tahu budi bahasa, minta halal segala ilmu cikgu bui selama masa, berkat doa juga restu saya boleh berjaya. Dikit barat deh. Tak apalah dikit-dikit pun. Yang penting lirik dia. Hayati. Muliakan guru-guru, cikgu-cikgu. InsyaAllah. Tadi. Ilmu. Cemerlang awak dia. Dan buah ngelah daripada saya malam ni. T. Apa dia T deh? Tawakal. Tawakal. Very good. Tawakal. Very nice. Alhamdulillah. Terbaik jawapan. Jadi, lepas kita doa, lepas kita usaha, lepas kita dah ada ilmu, ya Allah, aku serah padamu ya Allah. Kita tawakal. Ya Allah, aku doa. Aku dah usaha ya Allah semampu aku. Aku dah dapat ilmu-ilmu untuk membangun kejayaan diri. Ya Allah, aku serah padamu. Mudah-mudahan aku berjaya dalam peperiksaan. Aku berjaya dalam kehidupan. Aku dapat rezeki yang baik-baik. Serah pada Allah dia.
Tetapi dengan syarat buat D dulu, buat U dulu, buat I, lepas tu mengelah kali baru serah pada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah, Tuhan bagi benda yang hebat-hebat pada dia yang tak sangka-sangka. Jadi kita serah pada Allah, mabah kita serah pada Allah untuk anak-anak kita. Bukan sepanjang masa kita boleh didik, boleh anak-anak depan mata. Time kita pergi kerja, anak-anak duduk rumah. Kita pun tak tahu anak-anak buat apa. Guru-guru pun sama. Depan mata kita di sekolah, waktu online tak apalah ada depan mata kita. Tapi di luar waktu online, di luar waktu sekolah, kita pun tak tahu. Jadi kita serah pada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga anak-anak murid kita, agar mereka semangat semua nak belajar, berakhlak dengan akhlak yang baik walau di mana mereka berada. Jadi adik-adik berpegang pada tali Allah. Hablum minallah. Pegang molek-molek. Ihfazillah yahfazka. Jaga hak-hak Allah. Allah Ta'ala akan jaga kita. Walau di mana kita berada, kita akan dijauhkan dengan perkara-perkara yang tak baik. Mudah-mudahan kita pun di musim Covid, Kelantan pun makin teruk juga deh. 1,000 lebih kes tiap hari. Saya ni di Selangor, rumah saya di Ampang, Selangor. Di Selangor ni lebih kurang 2,000 dah kes. Kau turun. Hari tu 8,000, 7,000. Hari ni jadi 2,000 dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tempat kita makin, orang kata, makin dihilangkan wabak ini. Walaupun tak boleh hilang 100%, tapi paling kurang terjaga diri kita daripada asbab terkena dengan ujian ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan pembelajaran anda adik-adik bersama guru-guru hebat, SK Seri Klewek, bersama dengan pihak pentadbiran sekolah yang sentiasa komited nak tengok kecemerlangan bagi tumpuan anda. InsyaAllah kejayaan menanti anda, para pelajar semua. Selamat menjadi pelajar yang cemerlang, ibu bapa cemerlang, anak gemilang. InsyaAllah kita jadi mak abah yang hebat, anak-anak yang cemerlang, kita jadi guru-guru yang sentiasa memberi rangsangan, motivasi, ilmu dan kebaikan demi manfaat anak-anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat, kebaikan kepada kita semua. Ubah diri kita daripada pelajar biasa-biasa kepada pelajar yang luar biasa usahanya, insya-Allah. Jadi saya Naim Farhan, saya ucap banyak-banyak terima kasih, terutamanya kepada Cik Rosdi bin Harun selaku guru besar SK Seri Klewek yang sentiasa memberikan semangat kepada warga sekolah dan juga semangat dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Begitu juga barisan pentadbir, guru-guru kanan, guru-guru kaunseling, cikgu-cikgu, ustaz dan ustazah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Naik bah, naik lori, ada salah silap, saya mohon sorry. Daun ketupat, daun selasih. Sekian, terima kasih. Baik sama-sama semua para pelajar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Noizan. Wallahu a'lam. Timur. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Selawatan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nik Farhan pada penceramah kita malam ini dengan isi ceramah yang sangat berguna, yang sangat bermakna untuk kita semua. Allahu
semoga kita semua dapat transformasi diri. Transformasi diri kita ke arah yang semakin baik. Tidak kira dengan siapa sahaja. Lebih-lebih lagi hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Begitu juga hubungan kita dengan manusia. Hablum minannas. Sama-sama kita tingkatkan kebaikan untuk diri kita, bahkan untuk manusia dan makhluk sekitarnya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Penceramah Ustaz Yusuf Farhan tadi, Tuan Guru Besar, Cik Rosli bin Harun, guru-guru penolong kanan, rakan-rakan guru dan staf sokongan sekolah Kebangsaan Seri Kelewek, para ibu bapa dan penjaga murid sekolah Kebangsaan Seri Kelewek, murid-murid yang dikasihi sekalian, serta individu dan orang perseorangan serta orang kumpulan yang terlibat dalam majlis ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Banyak kelok ke penarik, kelok tumbuh pohon lada, dan elok bawalah balik, tak elok tinggal di sini saja. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, hamba mohon maaf dipinta. Sekian sahaja majlis kita pada malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain kali, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang tidak terhingga. Majlis kita pada malam ini diakhiri dengan ungkapan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis kita berakhir.